Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syaful Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam alhamdulillah bersemayam semula di Hotel Grand Hyatt setelah berehat beberapa hari di Institut Jantung Negara. Timbalan Sultan bersabda ABDB akan mampu menjamin tahap kesediaan dan kesiapsiagaan tempurnya yang tinggi pada setiap masa dengan adanya keberhasilan pelbagai usaha pelaburan dalam pembangunan kapasiti tenaga manusia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, alhamdulillah bersemayam semula di Hotel Grand Hyatt setelah berehat beberapa hari di Institut Jantung Negara Kuala Lumpur. Pakar perubatan telah menasihatkan bagi baginda meneruskan berehat beberapa hari lagi sebelum berangkat balik ke negara Brunei Darussalam. Juga berangkat ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Soleha binti Almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam dan ahli-ahli kerabat diraja. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Timbalan Sultan bersabda menzahirkan harapan dalam beberapa perkara bagi menjamin tahap kesediaan dan kesiapsiagaan tempur Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB yang tinggi pada setiap masa. Antaranya supaya Kementerian Pertahanan khususnya ABDB melalui pendekatan Whole of Government akan dapat menjalinkan kerjasama dengan kementerian atau institusi berkepentingan untuk meningkatkan tahap profesionalisme tentera dan kerjasama dengan agensi-agensi keselamatan siber kebangsaan serta kerjasama dengan Angkatan Tentera negara-negara sahabat untuk diteruskan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada sambutan Hari Ulang Tahun ke-64 ABDB pagi tadi. Upacara perbarisan raksasa melibatkan 1,064 anggota ABDB menjadi acara kemuncak sambutan yang berlangsung di Padang Kawat Tentera Laut Diraja Brunei, Pangkalan Laut Muara. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Bihin Datuk Laida Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua, dan Major Jeneral Datuk Paduka Sri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Siap untuk diperiksa. Beri Bu ampun. Duli Yang Teramat Mulia berangkat memeriksa pasukan-pasukan perbarisan raksasa diketuai oleh Komander Muhammad Faizal Izam bin Haji Abbas, Tentera Laut Diraja Brunei.
dalam masa perlahan dan cepat. Beri ampun. Ini disusuli dengan perbarisan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat. Dalam usianya yang sudah semakin matang, ABDB Sabda Duli Yang Teramat Mulia telah banyak menunjukkan perkembangan yang amat ketara. Institusi pertahanan, keupayaan ketenteraan yang sebagai sebuah institusi pertahanan, keupayaan ketenteraan yang moden adalah penting. Namun apa yang lebih kritikal adalah mempunyai kapasiti sumber tenaga manusia yang berkelayakan dan kompeten melalui peningkatan pembelajaran akademik dan latihan bagi membolehkan pengemaskinian dasar dan doktrin selaras dengan keperluan pertahanan negara dan keadaan semasa. Dalam hubungan ini, sukacita saya mengambil maklum sejak tahun 2022 kekuatan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei telah meningkat sebanyak 11%, iaitu penambahan seramai 1,130 anggota. Ini antara lain adalah hasil daripada pengemaskinian dasar pengambilan dan pengakalan anggota melalui pertambahan kapasiti latihan asas ketenteraan. Rekrut daripada 540 ke 960 anggota dan kapasiti maksima 100 pegawai kadet setiap tahun. Di samping itu, pengemaskinian dasar struktur perkembangan kerjaya yang antara lain mengekalkan perkhidmatan melalui ikat janji bagi anggota-anggota yang dinaikkan pangkat dan menghadiri kursus-kursus tertentu sebagai langkah rancangan pelapis, yakni succession planning anggota yang mapan. Ini dapat dilihat melalui statistik 3 tahun kebelakangan, dalam mana seramai 119 anggota telah melanjutkan perkhidmatan selepas 26 tahun, iaitu peningkatan sebanyak 13% berbanding pada tahun 2022. Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa gembira dengan usaha ABDB meningkatkan kapasiti sumber tenaga manusianya, termasuk inisiatif mendatangkan jurulatih-jurulatih tertentu daripada negara sahabat ke arah mengoptimalkan jumlah anggota mengikuti latihan serta penjimatan perbelanjaan negara. Saya sukacita mengambil maklum terkini hanya segelintir kursus sahaja yang masih dihantar ke luar negara, mengambil kira keperluan prasarana khusus, ketiadaan pakar bagi kursus-kursus spesialis serta jumlah pelatih yang kecil dalam satu masa untuk dikendalikan secara berkesan di dalam negara. Sehubungan dengannya, saya berharap tahap profesionalisme tentera hendaklah terus dipertingkat agar dapat diiktiraf sebanding dengan kepakaran tertentu di sektor awam. Dalam hal ini, saya berpendapat Regimen Jurutera Tentera Darat di Raja Brunei perlu mempunyai kelayakan dan kepakaran kejuruteraan yang diiktiraf untuk membolehkan ABDB melaksanakan reka bentuk projek-projek pembinaan dan pengubah suaian serta keperluan pelupusan selaras dengan peraturan negara tanpa bergantung kepada kepakaran di sektor awam. Ke arah itu, saya berharap Kementerian Pertahanan, khususnya ABDB melalui pendekatan whole of government, akan dapat menjalinkan kerjasama
dengan kementerian atau institusi berkepentingan untuk mencapai hasrat ini. Keutuhan pertahanan siber negara juga ditekankan dalam Sabda Duli yang teramat mulia. Dengan meningkatnya ancaman digital daripada serangan cyber dan teknologi maklumat, saya mengambil maklum ABDB juga sedang giat mengkayahkan pelbagai inisiatif yang menjurus kepada meningkatkan kompetensi anggota melalui kursus dan pendedahan tertentu dengan pihak-pihak yang lebih berpengalaman dari dalam dan luar negara. Seyogia saya berharap kerjasama ABDB dengan agensi-agensi keselamatan cyber kebangsaan, khususnya Cyber Security Brunei yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, serta kerjasama dengan Angkatan Tentera negara-negara sahabat untuk diteruskan agar keutuhan pertahanan cyber negara dapat dicapai secara holistik. Saya juga difahami Regimen Pasukan Khas telah berjaya melahirkan seramai 28 anggota pasukan khas Tier 2 yang akan seterusnya menjadi perintis kepada penubuhan unit-unit pasukan khas Tier 2 bagi tentera-tentera darat, laut dan udara di Raja Brunei mengikut kepakaran tempur khas darat, laut dan udara, masing-masing sebagai langkah kepada pembentukan markas operasi khas atau Special Operations Command, yakni SOCOM, yang bakal ditubuhkan. Natijahnya, dengan adanya serta keberhasilan pelbagai usaha pelaburan dalam pembangunan kapasiti tenaga manusia ini, ABDB akan mampu menjamin tahap kesediaan dan kesiapsiagaan tempurnya yang tinggi pada setiap masa. Doa selamat dibacakan oleh Lieutenant Colonel Abdul Mujib bin Haji Japar, pemangku pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jemaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Raja! Hormat! Jenah! Perkembangan ABDB dalam menghasilkan sumber tenaga manusia berkualiti tinggi berdasarkan Kertas Putih Pertahanan 2021 diketengahkan semasa pameran perkembangan pertahanan. Timbalan Sultan berkenan berangkat menyaksikan pameran tersebut di Pusat Latihan Tentera Laut di Raja Brunei. Dulian Teramat Mulia berkenan beramah mesra bersama pegawai dan anggota ABDB yang telah menyertai misi-misi antarabangsa. Pameran antara lain mengetengahkan diplomasi pertahanan yang menjadi satu keutamaan strategik dalam mengoptimumkan kesediaan dan kesiapsiagaan. Just say hello.
Juga dipamerkan pencapaian inisiatif inovasi, projek kolaborasi, teknologi, latihan bersama serta pembangunan keupayaan untuk menghadapi cabaran keselamatan masa depan. Working for 11 years. 11 years. This particular book is a research professional, which is now aligned with the national curricular standards. di pengetahuan Dan kapal tentera udara bukan menambah soldat di tentera. Khusus yang kedua akan diadakan pada bulan September 2025. di sini 29. Working group on missing medicine pada tahun 2000. Ampun, menjunjung kasih. Duli Teraman Mulia kemudian berangkat ke Dewan Samudera Tentera Laut Diraja Brunei bagi majlis serama mesra bersama pegawai tidak bertauliah rendah ABDB. Seterusnya, Duli Teraman Mulia berangkat ke Mes Pegawaiwaran Bintara Kanan dan Bintara Tentera Laut Diraja Brunei bagi majlis serama mesra bersama pegawai tidak bertauliah kanan ABDB. Duli Teraman Mulia mengakhiri keberangkatan dengan berangkat ke Majlis Santam Tengah Hari di Mes Pegawai Tentera Laut di Raja Brunei. Kepada unit-unit Kesatuan Bersenjata Diraja Brunei. Tongkat Tentera Darat Diraja Brunei diperkuat. Doa selamat dibacakan oleh Lieutenant Colonel Abdul Mujib bin Haji Japar, pemangku pengarah Jabatan Arah Agama ABDB Jamaat. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bertemakan bersama bersatu mencapai cita negara, sambutan menzahirkan semangat perpaduan dan kerjasama secara holistik yang menjadi asas kekuatan ABDB. Nikotin boleh memberi kesan buruk kepada perkembangan otak dan mempengaruhi emosi kanak-kanak dan remaja. Berita lanjut mengenainya menyusul selepas ini. Negara Brunei Darussalam komiten untuk terus melibatkan diri dan mengukuhkan kerjasama dengan Amerika Syarikat termasuk melalui mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM+. Ia adalah bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau berkenaan. Yang berhormat Pehin Datuk Laila Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof
Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua menyatakan perkara demikian semasa mesyuarat tidak rasmi Menteri-Menteri Pertahanan Asia Tenggara Amerika Syarikat iaitu mesyuarat sampingan Dialog Shangri-La ke-22. Dianjurkan oleh Institut Kajian Strategik Antarabangsa, mesyuarat diadakan baru-baru ini di Republik Singapura. Mesyuarat menghimpunkan Menteri-Menteri Pertahanan dan wakil negara-negara Asia Tenggara termasuk Timur Leste dan Amerika Syarikat. Dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pete Hegseth, Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat, mesyuarat membincangkan cabaran keselamatan serantau termasuk cara untuk memperkukuh keupayaan ASEAN dan meningkatkan penglibatan serta kerjasama antara Amerika Syarikat dan negara-negara serantau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga mengadakan perjumpaan dua hala berasingan dengan Tuan Yang Terutama K. Shanmugam, Menteri Koordinasi bagi Sekuriti Kebangsaan dan Menteri Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura dan Tuan Yang Terutama Chan Chun Sing, Menteri Koordinasi bagi Perkhidmatan Awam dan Menteri Pertahanan Republik Singapura. Perjumpaan antara lain menggariskan tahap hubungan dua hala yang sangat kukuh dan istimewa antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Juga hadir Puan Yang Terutama Hajah Nur Qamar binti Haji Sulaiman, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Republik Singapura. Hasil dapatan dari Kajian Kesihatan Sekolah Global 2019 menunjukkan 9.8% remaja yang berumur 13 hingga 17 tahun adalah perokok. Pengguna rokok elektronik dalam kalangan remaja yang berumur 13 hingga 15 tahun pula sebanyak 13.3%. Perkara ini menurut Menteri Kesihatan amat membimbangkan kerana nikotin dari produk-produk berkenaan boleh memberi kesan buruk kepada perkembangan otak kanak-kanak dan remaja, seterusnya boleh mempengaruhi fungsi emosi dan kognitif mereka selain meningkatkan risiko ketagihan terhadap tembakau, nikotin dan bahan lain. Dalam perutusan sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2025, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar juga menggesa pentingnya kerjasama dan sokongan daripada semua pihak untuk sama-sama memperkasa generasi muda di negara ini dengan berganding bahu dalam menentang industri tembakau demi generasi masa depan yang lebih sihat. Jelas Menteri Kesihatan, individu yang terdedah kepada nikotin pada usia muda lebih cenderung untuk mengalami ketagihan nikotin yang terung dan akan sukar untuk berhenti. Selain itu, kajian juga mendapati bahawa pendedahan kepada nikotin semasa kanak-kanak dan remaja telah dikaitkan dengan gangguan emosi seperti kemurungan dan sebagainya. Justru Kementerian Kesihatan menggesa generasi muda di negara ini untuk menentang pengaruh industri tembakau dan memperjuangkan masa depan mereka agar bebas daripada tembakau dan nikotin. Berdasarkan Pusat Global bagi Tadbir Urus Baing dalam kawalan tembakau semenjak tahun 2021, negara Brunei Darussalam adalah salah satu negara berprestasi terbaik dalam melaksanakan artikel 5.3 di bawah Konvensyen Rangka Kerja WHO mengenai kawalan tembakau dengan berkesan. Bagaimanapun, tegas Menteri Kesihatan, kita tidak seharusnya leka kerana negara juga tidak terlepas daripada menjadi sasaran penjualan produk-produk tembakau dan nikotin seperti rokok dan rokok elektronik. Menteri Kesihatan berkata dalam beberapa dekad ini, industri tembakau dengan sengaja menggunakan pelbagai taktik yang strategik dan agresif untuk menarik orang ramai ketagih kepada tembakau dan nikotin. Kanak-kanak dan para remaja dijadikan sasaran oleh industri tembakau dengan menggunakan taktik pengiklanan dan kandungan pemasaran yang sengaja dihasilkan untuk generasi muda bagi mendapatkan pengguna tembakau dan nikotin yang baru. Oleh itu, perkara ini menjadi tumpuan sambutan Hari Tanpa Tembakau Sedunia pada tahun ini dengan tema mendedahkan daya tarik taktik industri terhadap produk tembakau dan nikotin. Tema bertujuan meningkatkan kesedaran tentang pengaruh berbahaya industri tembakau terhadap kanak-kanak dan remaja.
Mesyuarat Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN yang ke-103, Mesyuarat ASEAN BAC dan Interface Pemimpin ASEAN dengan ASEAN BAC diadakan pada 24, 26 dan 29 Mei di Malaysia. Dipengerusikan oleh ASEAN BAC Malaysia, mesyuarat menghimpunkan ahli majlis dari semua 10 negara anggota ASEAN untuk menilai kemajuan mengenai pencapaian ekonomi serantau dan inisiatif utama. Semasa mesyuarat Majlis ASEAN BAC di Kuala Lumpur, ahli majlis telah membentangkan kemas kini terkumpul dan cadangan dasar kepada pemimpin ASEAN menegaskan komitmen sektor swasta untuk memajukan integrasi ekonomi dan matlamat pembangunan ASEAN melebihi tahun 2025. Pada mesyuarat pemimpin ASEAN dan ahli Majlis ASEAN BAC, Awang Haji Musa bin Haji Adnin, pengerusi ASEAN BAC negara Brunei Darussalam, memaklumkan bahawa persidangan perniagaan Brunei akan diadakan di Bandar Seri Begawan pada 1 Julai. Majlis juga mengkaji persiapan untuk sidang kemuncak perniagaan dan pelaburan ASEAN yang akan datang dan anugerah perniagaan ASEAN. Laporan dari Tanah Suci. Sebagai persediaan jemaah haji negara sebelum meneruskan pergerakan bagi mengerjakan wukuf di Padang Arafah dan melontar jamrah di Mina, Darussalam Services Negeri Berhad mengadakan taklimat khas bagi jemaah haji negara. Taklimat diadakan di sebuah hotel di Makkah Al-Mukarramah. Taklimat dimulakan dengan bacaan doa hajat khusus memohon kesejahteraan dan kesihatan bagi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Antara pengisian takliman, penerangan mengenai aspek kesihatan dan keperluan logistik. Program indahnya berbagi menyatukan hati dalam suasana yang penuh rahmat. Jemaah haji negara dari syarikat At-Taqwa Travel Tours memanfaatkan peluang tersebut untuk berbakti dan melipat gandakan pahala sambil meneruskan aktiviti kebajikan di Tanah Suci. Di sekitar Masjidil Haram, jemaah menjalankan aktiviti untuk berkongsi rezeki kepada jemaah lain dari seluruh dunia. Suasana penuh barakah ini bukan sekadar tentang memberi, tetapi tentang memupuk kasih sayang sesama umat Islam. Kawasan Tamu Tudong Saji Kuala Blain menjadi tumpuan orang ramai bagi mendapatkan pelbagai jenis masakan dan produk mi semasa Pesta Mi Anjuran Majlis Perundangan Mukim Kuala Blain dengan kerjasama Jabatan Daerah Blain. Melancarkan pesta berkenaan semalam, Awang Muhammad Faik bin Hajurani, penolong pegawai daerah Blain. Antara objektif pesta memperkenalkan jenis-jenis masakan dan produk mi yang terdapat di negara ini dengan penyertaan 36 penjajah. Selain produk mi, 23 daripada peserta menjual pelbagai jenis cuaca. Pesta selama 3 hari dibuka mulai pukul 2 petang hingga 10 malam dan akan berakhir esok. Lebih 70 pengusaha menyertai aktiviti jualan hujung minggu yang diadakan di Pusat Insani Seria. Diadakan sehingga esok, aktiviti jualan ini dihasrat dapat memberi pendedahan terutama kepada pengusaha baru untuk mempromosi produk dan perkhidmatan masing-masing. Juga diadakan pertunjukan haiwan reptilia, persembahan tarian dan akustik. Dari plastik ke minyak, satu langkah kecil memberi pendedahan tentang cara lebih lestari dalam menguruskan sisa plastik sekaligus mengurangkan pembakaran terbuka serta lambakan plastik di kawasan kampung. Kaedah tersebut dikongsikan semasa bengkel kitar semula yang diadakan di Kampung Pengkalan Mau, Mukim Kiudang, daerah Tutong. Diungkapkan oleh seorang belia tempatan secara sukarela, Awang Muhammad
Khairun Nazim bin Muhammad Daud, projek belia Bina Harapan dari plastik ke minyak disertai 30 orang. Projek mengetengahkan usaha kitar semula plastik menjadi minyak biodiesel menggunakan kaedah yang mudah, selamat dan mampu milik. Untuk mengurangkan pembaziran plastik, membuang sampah merata-rata, untuk menginspirasi belia-belia lain supaya berani mencuba. Jangan menunggu orang lain membuat baru tahta yang membuat. Sometimes walaupun kecil, ia insyaAllah boleh berkembang yang jadi lebih besar. Kejohanan bola keranjang jemputan Piala Borneo City. Pasukan veteran negara membuka tirai kejohanan dengan kemenangan ke atas pasukan Kota Kinabalu. Pada perlawanan yang berlangsung di gelanggang Batu Berserat Gadung, kategori veteran lelaki menyaksikan negara Brunei Darussalam berjaya menewaskan Kota Kinabalu 58 berbalas 52. Sementara itu, aksi kategori terbuka lelaki yang berlangsung semalam pula menyaksikan negara Brunei Darussalam tewas kepada Miri 85-67.